أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شؤون الفاتحة. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna al-mu'minina wa'lam anna al-mu'minina khamsatu aqsam. Qismun yuridu thawab ad-dunya wal akhirah, wa qismun yuridu ad-dunya faqat, wa qismun yuridu al-akhirah faqat, wa qismun yuridu al-malikahuma, wa qismun ma lahu irada. Ketahui bahawasanya orang beriman tu ada 5 golongan. Orang yang beriman dia pecah lagi, ada 5 pembahagian. Yang pertama, satu golongan menghendaki dunia dan akhirat. Ya, dia menghendaki dunia pun dia nak, akhirat pun dia nak. Satu golongan mendaki dunia semata-mata. Itu pada soal ini. Dia nak lain, dia nak dunia. Satu golongan dia tak nak, dia nak akhirat semata-mata. Ada tinggi sikit mata balik. Satu golongan dia mendaki pemilik keduanya. Ini lagi tinggi. Dan satu lagi golongan tidak ada baginya kena. Ini habis dulu sekarang. Dia tak nak langsung ikut mana Tuhan letak dia. Kalau gitu fal awwalani, dua yang pertama, awamul mu'minin wa in tafawata. Yang pertama golongan yang nak dunia akhirat satu. Jadi golongan nak dunia semata-mata. Yang ini minal awam. Kebanyakan orang-orang mukmin awam itulah pemikiran dia. Ya, dia nak dunia sahaja. Itu babas terus. Satu lagi dia nak dunia, akhirat dia nak juga. Ini golongan awam. Wasalisuha, wasalisu, dan yang ketiga mengenalkan akhirat semata-mata. Ini khawasuhum, khawas. Warabih khawasul khawasihim wa humul muhibbun. Wal khamis akhassu, lebih khusus daripada khawasuhum. Wa huwa al-arif billah, al-fani billah, fillah, lillah. Dia paling tinggi. Dua bahagian pertama ialah orang awam, orang kebanyakan di kalangan mukmin. Walaupun darajat mereka berbeza, sebab yang pertama tu tinggi sikit daripada yang kedua. Yang kedua langsung tak ada akhirat, dunia semata-mata. Ya. Bahagian yang ketiga khawas, orang pilihan. Bahagian keempat adalah golongan khawas. Mana khusus dalam khusus, mana pilihan atas pilihan. Mereka adalah pencinta-pencinta. Ini golongan yang kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat. Dan bahagian yang kelima yang paling tinggi, dia panggil akhassul khawas, mana yang terlebih khusus daripada segala orang yang khusus. Iaitulah orang arif billah, benar-benar mengenali Ta'ala, yang lenyap dengan Allah, pada Allah, bagi Allah itu. Ya, dikaram fani billah, dengan Tuhan. Ya, billah pada Allah Ta'ala, lillah bagi Allah Ta'ala. Duduk kau macam segala dia. Ya Allah. Ada duduk kat mana tuan? Tengok kita duduk kat mana. Wa min samma qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi a'datu li ibadi as-salihin. Ini dipanggil wa humul arifuna billah. Ma la aynun ra'at wa la uznun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Wa haula abidul mun'im la abidun ni'mah. Wahum qalilun. Qala ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma'hum. Wa hum ma'al khalqi abdanihim wa ma'al haqq bi qulubihim. Fa hum la yaftaruna an musyahadatihi tarfatal 'ain. Wa min samma, dan daripada sana, mana ekoran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi.
a'dadtu li ibadiyas salihina ma la ainur ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Maksud di sini as-salihin humul arifun. Mereka adalah para arif billah. Apa dia Tuhan sediakan? Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, dan tidak terlintas atas hati manusia. Maknanya Allah sediakan ganjaran balasan yang hebat. Maka itu hamba kepada mun'im, mana pemberi nikmat, bukan dia hamba pada nikmat. Dia dua-dua orang yang hamba nikmat, dia dapat nikmat, dia suka. Tak dapat nikmat, apa? Dia monyok. Bila tuan bui wasono, bila tuan uji sikit, mesti. Bila sihat suka, bila sakit sikit, mesti. Itu semua tufuliyah, kebudak-budakan. Oh tadi kita baca ikan-ikan masjid pula ini. Ada keadaan mereka. Keadaan apa dia panggil? Tufuliyah, keadaan kebudak-budakan. Bila dapat nikmat suka, ya. Bila uji sikit, wah mesti. Sebab apa dia belum kenal Tuhan. Kalau orang yang mengenal Tuhan apa? Hatta yastawiya indahu wal mana wal aqab. Tuan beri, tuan tarik, suka. Apa suka? Dalam tuan tarik dia kenal Tuhan, dalam tuan beri pun dia kenal Tuhan. Habis. Jadi dia sentiasa makrifat akan Allah. Ya. Jadi kita ni tak tahu lagi budak-budak ke apa tu. Tak tahu janggut dah banyak, budak-budak hari. Ya, apa jadi salin janggut. Dia budak gigi pun dah tanggal dah. Salin gigi. Dia boleh korban. Kalau kami ni rekod gigi dia boleh korban. Jangan jadi kebudak-budakan, kita matang. Ya, matang dalam perjalanan Allah Ta'ala disambungkan. Ya, Tuhan beri nikmat dengan suku, tak beri nikmat pun sama. Apa mana sama? Ya, sama kat mana ni? Sama dalam ma'rifat dan lalu ulang mata. Tuan-tuan ingat, mata a'taka ashadaka birra wa mata mana'aka ashadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Sama. Bila Tuhan beri dia nikmat, dia pandang albir nama Tuhan. Dia kenal Tuhan, pemberi. Bila Tuhan tarik, dia pandang nama Tuhan lagi al-mana'. Ya, mana Tuhan al-qakhar. Semua dia kenal. Jadi dalam dua-dua keadaan sama dia kenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan, Tuhan dalam dua keadaan. Tuhan beri, Tuhan tarik, ya, dia kenal. Dia tak mau Tuhan beri, dia lain, dia Tuhan tarik, dia lain. Mesti dia dulu kenal Tuhan. Ya, ataupun dua-dua keadaan dia tenggelam tu lagi teruk. Juga pun orang kafir lagi teruk, langsung tak kenal. Jadi kalau beriman, dia nak kita mengenal dalam setiap saat. Ya, Tuhan bagi kita sihat, apa tujuannya. Tuhan bagi kita sakit, apa tujuannya. Ya, jangan kita terhenti atas sifat lahir tu. Sifat sedap, sehat, ozono atau habis rosak. Ataupun dia sifat apa? Sakit ataupun susah yang tu dibolong. Pandang Tuhan dia. Ya, siapa yang mengurus benda tu, siapa yang letakkan kita keadaan ni. Barulah tenang tu. Ya, tidak dia mengusir kita. Dalam sehat dia lalai, dalam sakit dia berfungsi minta kenal Tuhan. Dua-dua dalam azab tu. Ya, nak dapat nikmat dia kenal Tuhan. Dalam nikmat, dalam tarik semua dia kenal. Baru dapat nikmat tu. Sebagai jannatul mu'addalah, syurga disediakan kerana makrifat dalam semua keadaan. Baik, sini kata Allah Ta'ala berfirman dalam tu, ya. Mana sediakan bagi hamba-Ku yang saleh tadi benda yang tak pernah lihat, tak pernah dengar, ya, tak pernah terlintas di hati. Itu mana besar. Dia lihat atas dunia oleh buka syafah pada arif di akhirat dari besar. Mereka itu hamba kepada mun'im. Apa mun'im? Pemberi nikmat. Siapa dia? Allah Ta'ala. Ini bukan hamba yang sebenar. Bukan hamba pada nikmat. Orang yang hamba pada nikmat, dia dapat nikmat dah semua. Kita ada duit, tak ada duit, semua tak ada. Dalam duit kita, dalam beg kita, dalam kocik kita ada 50,000. Jangan dalam kocik kita ada 50 sen. Sama? Sama tak? Tak sama pun dia kenal. Kalau tak sama lagi, dia belum kenal Tuhan. Ya? Kalau orang kenal Tuhan sama. Alamak, macam mana pula sama. So apa sama? Dia tak ada hal lagi dia. Ya, ada duit dia nampak tu pun dia Tuhan. Tak ada duit nampak tu Tuhan. Tak ada dia. Dia berlazat dengan Tuhan, bukan berlazat dengan duit. Dia bukan berlazat dengan nikmat zat zahir. Nikmat pemberi nikmat tu, Tuhan dia tu, kita dah sedang tu. Yang mengolah semua tu, dia tarik, dia beri, dia atas dia. Kan? Dia dah siap pada azan. Dia tentukan kita dapat menumpang sekejap pada dunia pun dah wujud kan. Kalau kita senarai kita langsung kita tak kenal dulu. Ya, itu maknanya pandang dia. Bila hati tak pandang dia,
jiwa takkan tentram. Apa keadaan? Dia senang, dia retreat dia senang, dia pening pun. Kan dulu rumah tak dijaga, dan dijaga duit dari jutawan. Kan dia kena badan berpasangan apa? Jaga, tak macam tu jaga ekspor kena. Takut curi duit dia. Sampai orang kawan dengan dia pun takut. Kawan aku nak ambil duit aku. Jadi kepala bodoh ni. Jadi jadi dia ikat hati dengan makhluk itu. Kalau orang ikat dengan Tuhan ada dunia, alhamdulillah pun Tuhan guna perjalanan dia. Tak ada sabar reda dia. Senang. Kan? Jiwa manusia takkan tenteram, takkan dapat rehat kalau kita menghadap Tuhan. Confirm. Al-Quran ada jaminan Quran Tuhan senaraikan ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan menghadap Tuhan, ingat dia menghadap, dia memandang, dia bawa dia tenang. Mafhum sebaliknya kalau tak pandang, aku buat macam pening ni. Ya, dia pening bukan susah ni, bukan pening dalam susah dan dalam senang, dia pening. Kan? Dia susah, dia takut tak senang, dia dah senang takut susah. Semua dalam susah. Yang tak susah, yang tak ada takut apa? Wali-wali je kan. Wali yang tak ada takut. Lain semua takut. Ni takut, ni takut, ni macam-macam. Kan? Wali-wali yang tak ada takut. Sebab Tuhan lagi saya dalam Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Pegang ayat Quran. Ketahuilah bahawasanya awliya kekasih Allah wali. La khawf, tidak ada sebarang ketakutan. Wala hum yahzanun, tak ada khazan, tak ada duka cita. Jiwa dia tenang. Sebab apa jiwa tenang? Jiwa dia ditambah dengan Allah. Itu ubat. Dia pula degil malah nak zikir, malah nak tadab mana. Padahal mungkin pening lah, lagi ni lah, macam-macam kan. Tak habis-habis bungut macam geram. Muah. Ya, tak habis-habis bungut. Ya, orang yang tenang kalau boleh senyum. Ya, ada yang tak ada senyum. Kan? Yang Quran cerita sahabat Nabi. Yahsabuhumul aghniya min at-ta'affuf. Orang sangka semua sahabat Nabi kaya-kaya. Sebab apa? Dia ta'affuf. Dia tak ada. Padahal cek tu pun susah. Kalau baju dia zulai, itu baju 2 bobok. Tak habis nak atur. Pun pening kepala lagi. Sebab dia pening dekat kalbi jiwa kan. Jiwa tempat dia. Jiwa kita menghadap dia tepat-tepat. Betul bermesra dengan dia lapang lah. Kalau tak menghadap dia jaga. Dia Qad azabakumullahu bil hayatil jismaniyah. Tuhan azab dia kata tu. Tuhan azab dia dengan dia menumpukan kerja jasad dua. Jadi hamba berdua. Sebenarnya di sini lambat tak cukup dalam luar negara dalam mampu tengah jalan. Ya, jaga itu kan. Jangan ingat dia cerdik. Kadang-kadang dia dibodoh, dia tipu oleh nafsu dan syaitan tipu dia tak perasan. Dia perasan dah banyak, dah bagus tu. Konon dah dapat apa? Longgu harta banyak dah berjaya. Bukan situ tempat kejayaan. Bukan situ tempat kejayaan. Allah. Amin. Bukan hamba kepada nikmat. Mana dia jadi hamba kepada mun'im, bukan pada nikmat. Mun'im mana pemberi nikmat Allah Ta'ala. Dia jadi hamba pada Tuhan. Bukan hamba kepada nikmat. Wajib hamba nikmat ni dia kejauh sekejap-kejap tak habis, siang malam pergi petang. Mereka itu sangat sedikit jaga. Sebab setengah-setengah wali dia berdoa pelik entah ni. Dia pergi ke Kaabah, dia bergaya ke dalam Kaabah, dia minta doa, Allahumma ja'alna minal qalbi, Allahumma ja'alni minal qalbi. Jadikan hamba dia pada golongan orang sedikit. Jadi sahabat dia pelik, kau minum kau nak jadi golongan majoriti, kau jadi golongan minoriti. Ada bacakan ayat-ayat sumpah wa qalilun min ibadiyah syakur, sedikit sangat hamba yang syukur. Mana syukur dosa sikit tak banyak. Oh macam tu, dia betul lah kan. Ini kata qalilun wa hum qalilun, buat ni tak ramai. Kemudian telah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, dan mereka itu sedikit ramai tadi. Tubuh mereka bersama makhluk, namun hati mereka tetap bersama al-haq ila Allah Ta'ala. Ya, dia nak begitu kan. Tubuh jasad kita bersama makhluk, tak ada apa. Yang urusan dunia kita nak buat, cari Islam ke perniagaan apa semua, itu luar. Hati dalam, hati jangan. Hati dengan dia. Oh, betul. Ya. Kalau kita beri jiwa dan raga-raga ke dia, habis. Pada makhluk habis, babas. Sebab jika dalam, jangan putus. Mereka tidak pernah luntur untuk menyaksikan Tuhannya walau sekelip mata pun.
Ya, mereka ni la yafturun, tidak maknanya luput, tak luput an musyahadati, daripada musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala tarfata ain, walaupun sekelip mata. Itulah hebatnya kedudukan arifina billah, orang yang hadir sentiasa dengan Allah. Nikmat sebenar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Wa qala fi haditsin qudsin aidan ala ma qala al-muallifu lamma araduni ay al-arifun ya a'taituhum ma la aynun ra'at wa la uznun sami'at wa hadza ma ma qablahu natijatul ma amaddahum bihi minal mahabbah. Kemudian Allah SWT telah berfirman dalam hadis kursi, seperti mana muallif berkata, sekala mereka mendaki aku, ya, lamma araduni, sekala mereka mendaki aku, ay arifun, mana golongan para arifin, pasti aku kurniakan pada mereka sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sebab banyak alim masyarakat macam-macam pembukaan alam tu alam kan, itu di dunia, akhirat lebih lagi. Dan tak pernah didengar oleh telinga, ya. Telinga manusia tak pernah dengar benda-benda itu. Tuhan beri dia hebat-hebat. Sebab apa? Sebab dia nak Tuhan. Dia nak makhluk Tuhan dengan makhluk dia. Dia nakkan Tuhan beri macam-macam. Hal ini dia bagian serta hal sebelumnya adalah natijah kurnia mahabbah. Natijah daripada seorang membentuk mahabbah yang kuat dengan Allah. Sebab orang bila dia kasih Tuhan, Tuhan kasih dia, Tuhan beri macam-macam beri. Pembukaan ya. Sebab dia kata ya asyikani wa asyiku. Dia kasih pada aku, dan aku kasih. Bila aku kasih pada dia, rafaq tu hijab, aku buka hijab. Buka hijab nampak macam buka pemberian. Tapi buka hijab tu bila dia kasih. Dan kasih tu bila manis ibadat dia dapat. Orang takkan dapat kasih kalau dia tak dapat manis zikir, manis ibadat, dia takkan dapat. Dan manis ibadat takkan dapat melainkan dia apa? Istighal bertumpuan. Ingat betul, ya. Yang mengaji nak hafal, nak amal. Cek balik kita dah ada istighal lah, tumpuan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau hati tak tumpu ke Tuhan, dia takkan dapat benda tu. Ibadat kosong, buat dan tak buat, kita tak ada. Ibadat gula tak ada mah, garam tak ada mah, sen. Mana mana, paling dah longkang kan. Ya, satu tahun gula, baca-baca tak manis tu. Dia masuk sampai ya, satu gantang tu masuk gula, tak ada manis langsung. Orang nak buat jalan, buang. Maksudnya, jangan ambil ibadat cari. Ambil ibadat yang ada isi. Maksud dia ambil gula yang ada manis. Maksudnya ambil ibadat, dia sampai natijah dia apa? Halawah, kemanisan tu ada. Bila kemanisan dia ada, baru dia pergi satu lagi peringkat, ialah dia asyik. Bila asyik pun Tuhan buka. Ya. Bila kebukaan dengan dia, ya, umur kita makin dekat pintu kubur. Minta dia buka pintu mahabbah, kasih dengan dia, rindu dengan dia. Allah. Setelah satu hal sebelum ada natijah kurnia mahabbah yang dikurniakan dengan dia. Dia Tuhan kurniakan mahabbah, mana hati dia ditarik kepada Ta'ala, Masya Allah. Bagai-bagai kurniaan akan disediakan. Iza afnaka an hawaka bil hukmi wa bin nushatin anka ay an huzuri nafsik bil hukmi ay bil kaf, ya, bil hukmi. Satu lagi bil lam, bil hilmi dalam matan dari dulu. Sebab dia kait bil kafi, bil kemudian lepas ha dapat kaf. Kalau lepas ha tu lam, bawah bil hilmi, dia ada dua nasab. Bil hukmi ay bil kaf ay bi amril munazzal. Ini urusan diturunkan min hadrati rububiyah ila alamil ubudiyah. Wa fi nushatin bil hilmi, ganti pada bil hukmi tadi. Mana afnaka an hawaka bil hilmi billah wa ihtimalul adza wa tarkuhu bihaisu tara anna ma yajri minal kainati fi'lullah ta'ala wa an iradatik bil ilmi, ya, ay bil ilmi ladunni tasiru wa bin nushatin sirta sama mana abdan sirfan ay khalisan lillahi qurran mimma siwahu
La hawa laka wa la iradah. Mata ni cantik, terletak. Allah. Pusing-pusing kau ni nak awal tak? Jangan ada makhluk dalam perjalanan. Ya, selamat perjalanan kamu bila kau tak urus makhluk dalam hati kau dengan dia bawa selamat. Iza afnaka an hawaka, apabila dia, siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melenyapkan engkau daripada keinginan hawa nafsu. Allahumma ja'alna. Tuan-tuan tuan bunyi kita. Ya, lenyap nafsu daripada kita. Untuk usaha kan. Senang nak buang ni. Ya, dia panggil ba'ul mudal. Penyakit yang payah nak ubat. Dia boleh ubat, dia payah. Sebab dia sekali dengan kita. Syaitan kita zikir dia lari. Tapi ingat dia tak lagi jauh kan dia tak balik. Nafsu lah. Ya. Sebab tu kau nak bezakan seruan jahat, maksiat. Satu maksiat yang menekan jiwa kita suruh buat. Kita baca Quran tu zikir hilang. Itu syaitan. Ya. Kalau dia tekan semua maksiat, kau baca Quran tak ada lebih kuat. Semayang lagi kuat dia tekan. Itu kan syaitan, itu nafsu. Kalau nafsu tak lagi, maka cara dia lain lah. Nafsunya kita kena apa? Lawan kali dengan lemah kali. Ibarat binatang buas, maka kita kurangkan makanan dia dan kita letak atas belakang itu muatan baru slow. Kuda himar yang dia ada kita buat macam tu, dia akan slow. Maknanya nafsu kita banyakkan ibadat. Suruh dia bangun malam, suruh dia zikir, suruh dia baca Quran, buat. Kemudian hendak dia kita potong. Yang nak kita bagi sikit-sikit sekadar perlu. Yang layan, insyaAllah dia akan tolong. Begitu kita boleh lelau dia. Kita boleh ingat. Kalau tidak, dia ingat kita. Sini sekarang iza afnaka, mana Allah Ta'ala tadi melenyapkan engkau daripada keinginan nafsu. Ya, pada suatu nasah daripada dirimu. Ya, mana uzui nafsi, maknanya kendak diri daripada dirimu. Iaitu daripada keinginan nafsumu. Dengan hukum, dibaca dengan huruf kaf, bil hukmi, iaitu dengan satu perkara. Tuan datang lenyap itu dengan satu perkara yang diturunkan. Dia panggil apa? Warid namanya. Bila warid itu sampai dalam kalbi kita, dia berubah. Dulu kami kuat lagi kita bunyi temberang, kan dah slow. Dulu kami kuat lagi dibuat bentai, sekarang dah slow lah. Semua dia tak nak, dah tawar lah. Segala unsur-unsur lalai maksiat dia semua dia tak nak. Ya, sebab tu biasa orang kalau ambil tarekat dan perubahan awal dia rasa dah malah nak dia tengok TV. Dulu hantu, dan malah ada bawa masuk, dia banyak sikit. Senang daripada ini. Sikit tu sikit baru dia dapat. Dia akan berasa. Malam pula dia rasa mudah nak bangun. Semua perubahan-perubahan pula. Sebelum tu pala berat nak bangun. Contoh je lah. Dan banyak lagi benda-benda lain akan berubah seperingkat. Itu tanda apa tu? Warid tu sampai. Itu dipanggil bil hukmi. Dengan hukum. Mana al-munazzal min hadrati rububiyah. Yang turun daripada hadrat Allah Ta'ala. Itu dipanggil warid. Iaitulah dengan satu perkara yang diturunkan daripada hadrat rububiyah, hadrat Allah Ta'ala kepada alam kebaikan, mana alam ubudiyah. Jadi ubudiyah kehambaan kita makin cantik, makin terang, makin dekat. Dan pada satu nasrah dibaca dengan huruf lam. Tadi bil hukmi kan, ini bil lam dengan bil helmi, iaitu menanggung kesakitan dan membiarkannya. Maknanya bila tuan falak daripada nafsu, maka ketika itu kesakitan dia boleh tanggung kan. Ya, sahabat Nabi kata baca Sayyidina Osman, makanan dia pernah makan 3 hari, 4 hari biasa juga. Itu tak kena mesti canai musim. Pagi nak keluar lah, tak minum air lagi. Dia macam nak mati pun tak minum air. Para sahabat dulu kadang seminggu, sebulan kan dia masuk tanda sekali. Kita sampai 3 kali. Tanda dia. Sebab dia melantak banyak. Restoran pun ada, restoran melantak. Tengok, saya melantak. Macam mana? Pelebang. Musuh restoran melantak. Bahasa dia halus no. Jadi kita nak suruh buat barang macam tu. Macam tak ada nama lain pun. Datang bagi lantak. Dia menanggung kesakitan dan membiarkannya. Dia diam dan nafsu dia kena. Sekira-kira engkau memandang sesungguhnya perkara yang berlaku terdiri itu dari segala makhluk itu merupakan apa? Perbuatan Allah Ta'ala. Dia nak atur kepada am berupa sebab zikir tu rahsia, semua banyak zikir. Kasran zikran kasiran tu rahsia.
Sampai dikenal nampak afhan Tuhan di tanah, mereka nampak. Ya, sehingga benda apa nama tu ujian dia rasa lazat. Sebab dia rasa itu kemesraan Tuhan. Tuhan uji dia sakit, itu macam-macam, dia nampak itu kemesraan Allah pada dia. Ya. Sebab dia kena bala buat alim bila ni dia syukurlah, alhamdulillah albasani libasa awliya, ya Allah terima kasih kau pakaikan aku pakaian kekasih kau. Sebab ujian-ujian ni pakaian kekasih Allah. Maka Tuhan uji dia, Tuhan angkat martabat dia, Tuhan apakan dosa dia tak nak. Daripada kehendakmu dengan apa? Ilmu laduni, mana ilmu di sisi Tuhan bagi ilhamkan. Pasti engkau menjadi pada satu nasa, jadilah engkau hamba yang sebenar. Dan jadi hamba yang sebenar itu kedudukan dia. Ya, ya itulah Tuhan akan ejaz nafsu dia tadi, Tuhan campakkan warid ilham yang menyebabkan dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya itulah yang ikhlas semata-mata kerana Allah, merdeka daripada segala sesuatu selain Allah. Mana hati dia tidak ditambat dengan nafsu dan ni. Sebab dia kata iman umar la yakun mutakamilah hatta yarana nas kali bil mestilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok orang macam unta. Mana dia tengok apa semua ni macam, kalau tengok duit macam orang kayu. Boleh. Tengok mah macam batu. Maksud tak ada apa. Maksudnya kesan hati dia tidak lagi ditambah dengan makhluk. Maksud hati dia ditukar, channel ditukar, ditambah dengan Tuhan. Itu panggil dia menyeberang alam malakut, alam jabarut. Kalau hati ditambah dengan benda luar ni alam mulki, dia masih terikat. Terikat dia tak pergi. Dia tak pergi mana. Dia tak pergi, terbelenggu dia panggil masjun. Dia terpenjara dalam alam luar. Ya, maka tak dapat dia makrifat yang tinggi kan. Tapi bila dia lepas dari itu, hatta yastamindahu azhab wal hajar, sama bagi dia emas dengan batu tadi. Boleh kan? Letak sekilo emas, kilo batu. Pilih. Sama je Syekh. Di tangan ambil emas. Ini sekilo 80,000 dia buat pasal dia kan. Bermakna apa? Unsur khalqiyah, makhluk ada dalam kalbi. Unsur Rabbani tak masuk. Cahaya tak masuk. Macam mana nak makrifat? Sebab suruh tembak zikir sampai dia ada mahabbah dengan Tuhan. Itu jalan ringkas. Dia mahabbah dengan Tuhan dah kuat, mahabbah lain dia luntur. Ya, sampai dia rasa tak ada aku. Kesedapan dengan makhluk dah mula luntur sikit dia padam. Percayalah kesedapan hati dia dengan Allah. Dia nak boleh dapat jalan dia buka. Allah. Sebab apa dia digitu li annaka fanaita an-nafsik tu muncul dia. Dia jadi selamat sebab apa? Bila difanakan diri dia. Mana segala kena nafsu dia dipadamkan. Kan? Pada Syaban dia suruh aku jangan banyak melihat. Dan dekat nak Syaban keluar dia suruh kaki pandang bawah. Kaki pandang bawah, jalan dulu. Sebab apa tak banyak unsur dunia yang banyak masuk. Tuan-tuan ada duit 5,000 kan? Ya banyak okey, pergi pasar raya je. Tak cukup kan? Dekat rumah kita nampak ada ni, nampak ada dengan pasar. Sekarang kita nampak ada penyanyi pun dia tekan. Oh, Shopee. Kejap-kejap semua nampak dengan kepala kita. Lepas tu bila nampak, rasa orang Melayu panggil apa? Dari mata turun ke hati. Itu hadis Melayu. Betul tak? Betul. Siapa yang pandai yang menyaga kan? Kemboja kan? Orang Kemboja kan? Dulu dia pakai bindung apa? Baju. Sekarang kereta banyak-banyak orang tuan. Pandai menjaga dia. Dia bawa baju kan di rumah kita kata tak nak baju aku banyak. Tak apa makcik tengok je. Tengok 4 lai 5 lai ni. Kalau mati jangan tengok dia tengok ikat habis. Ya, dia tengok dia lupa dan gobok dia banyak ada. Lawa juga selai. Ini boleh juga. Yang ni sama saiz. Dia tengok 5 lai. Pergi dia pergi supermarket dah. 5,000 tak cukup kan. Oh yang tu nak, yang ni nak, yang tu nak. Sebab dia kata kawal mata, jangan pandang banyak. Sebab dia katakan sebab tunduk je jalan dia. Hati kalbi kamu menghadap dia. Oh dia bersih. Ya. Sebab tu kalau zikir kat rumah dengan zikir dalam suruh sama kan. Ini sama dalam suruh kata 100,000 sekejap je. Oh kat rumah baru 2,000 kan lagi. Dia pergi kedai dah, ngerti lah. Macam goreng ikan macam kacau. Yang ada merang lah, bohong ni. Ya, sebab tu tak sama. Sebab tu orang bila kursus, dia punya kualiti dia tinggi. Pegawai kerajaan 20 tahun dia tak pernah kursus. Dia punya kerja dia ada potensi lah. Yang ni kalau ada kursus banyak, potensi. Jadi dia banyak pengalaman, banyak macam-macam yang dimasukkan. Itulah.
Dia lagi banyak tu, lagi terang. Kalau tembak dia kan, unsur-unsur nafsu faham di badan. Terang kan. Tidak ya, macam-macam hal dia. Tak habis, dia akal ni. Li'annaka fanaita an nafsika bima zukira fa'alimta annal iradata innama hiya lillah. Qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Fahina izin yukshafu laka anil asrar uluhiyah, yani mahal asrar sirru uluhiyah. Kemudian faqad mahillu anka al-ubudiyah ay tazhabu fil wahdaniyati fa yafna al-abdu fiha wa yafna ar-rabbu azza wa jalla wa yabqa ar-rabbu azza wa jalla fa yashhadu al-ubudiyyah. Kerana apa jadi gitu dan sehingga terpanak terlenyap yang lain dan jadi dia sebagai abdan sirfan khalisan lillah. Oh, angkat. Betul. Mana jadi hamba yang sebenarnya Tuhan. Sebab apa? Anaknya lagi. Di anaka kerana apa? Sesungguhnya engkau telah lenyap daripada dirimu. Dia telah fana daripada nafsu diri dengan perkara yang telah disebutkan tadi. Maka pasti engkau ketahui bahawa kehendakmu sebenarnya milik Allah Ta'ala. Kau dapat memandang af'al Tuhan. Ya. Dia lap benda kotor tadi kan, hilang. Cermin bila kita lap dah kotor dia hilang, nampak. Itu dia. Yang tak nampak, kotoran yang tepi ke depan, batu pun tebal. Mana dah nampak. Bila dia lap dia diam. Jangan terbanyak batu buka. Memang keadaan itu cermin sifat dia menangkap. Itu hati manusia, dia akan menangkap. Tapi bila kita bersihkan, pun dia tangkap. Terbuka. Maka pasti engkau ketahui bahawa kehendak itu hanya milik Allah. Bahawa dia sedang nampak af'al Tuhan. Dan bila nampak af'al Tuhan, selamat. Kata Allah Ta'ala berfirman, dan tidak kamu mendaki. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidak kamu mendaki kecuali bahawa Allah Ta'ala yang kehendak. Mana semua kehendak makhluk adalah dalam kehendak Allah. Bertaksis Tuhan siap. Tuhan yang susut siap. Sebelum kita ada dia siap dah kita dijuni. Maka ketika itu disingkap kepadamu dari segala rahsia. Apa mana kasyaf ni panggil singkap. Ya, hina izin yukshafu. Kasyfin itu mana kasyaf. Ni yukshafu mana dikasyafkan, dibukakan. Ya, dibukakan dan dibuka. Memang kedudukan tak sama orang lain. Orang lain tak nampak. Orang nampak dengan orang tak nampak sama kan? Mana sama kan? Budak dia kalau dia terbuka nampak hantu dulu, aku mau ada ke mana tu? Lawung-lawung. Tapi nak melawung sendiri ke tak nampak kan? Dia nampak. Itu kasyaf jin kata biasa ini. Yang ni dengan Allah Ta'ala lagi besar sebenarnya. Sebab orang dah terbuka lagi kuat. Dia punya ma'rifat lagi kuat iman. Maka ketika itu disingkapkan, mana dikasyafkan kepadamu daripada segala rahsia ketuhanan. Ya, kebesaran keagungan. Bila disingkap, patat mahillu anka al-ubudiyah. Maka lebur daripadamu ubudiyah. Ya, tenggelam segala ubudiyah. Maknanya apa? Segala keadaan keibadat kita ni itu hilang daripada penyaksian keesaan. Ya, dihilang dalam mana syuhud musyahadah. Tazhabu bil wahdaniyah. Ya, dalam menyaksikan keesaan Allah yang mentadbir segala-galanya. Ya, maka lenyaplah hamba. Patafnal abdu. Lenyaplah hamba itu dalam pemikiran dia, dalam pandangan qalbi dia tadi. Di dalamnya dan kekallah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala kekal. Bila dipadamkan dengan makhluk, dia kekal Tuhan. Ya, kalau kekal dengan makhluk, terpadam pandangan Tuhan. Itu dua je lah. Dan siang dengan malam. Datang siang dengan malam, datang malam dengan siang. Maka dia menyaksikan ubudiyah. Bahawa dia akan menyaksikan keadaan kehambaan di sebenar dengan Tuhan. Itu di antara kan, ya, cara untuk menghasilkan marifat yang sebenar dengan Tuhan. Itu apa? Pemadaman keperasaan makhluk daripada Tuhan. Ya, kalau kita tutup dengan makhluk, dia gelap. Dia tembak dengan nur azkar, nur zikir, dia akan tubuh buka sedikit demi sedikit, dia akan terang sampai pada peringkat menghasilkan ia adalah yukshakulaka anil asrar mulia. Iaitu buka bagi kamu segala rahsia sir-sir ketuhanan dan kejawat. Nanti kita hamba kita akan lagi pusing hati dia kepada yang lain, melainkan berlazat dia bernikmat dengan nikmat yang sebenar, syukur dia akan Allah SWT. Kemudian ditajuk lain asyari'atul kulha.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.